Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, saya akan sambung dengan slide sebelum ini. Jadi kita akan tengok reka bentuk mitigasi tingkatan 1 bersama dengan saya, Cikgu Anis dari SMP Jalan Kebun. Okay, okay, slide ini dibangunkan bersama-sama dengan guru-guru RBT SMK Jalan Kebun dari sesi petang. Okay, saya akan sambung dengan topik seterusnya, H, langkah-langkah penghasilan pemasangan sistem mitigasi, seterusnya dengan 5.1.3 dan sehinggalah tamat bab ini. Okay, kita akan tengok dengan langkah-langkah pemasangan sistem mitigasi. Okay, untuk langkah pertama, menyediakan lakaran reka bentuk sistem mitigasi. So, macam mana nak sediakan adalah dengan, ini adalah gambaran lah macam mana awak nak menyediakan reka bentuk sistem mitigasi tu dalam bentuk lakaran. Sebelum ni saya dah terangkan ada dua jenis. Yang pertama jari dan yang kedua adalah gelang. Jadi kalau awak tengok yang ni adalah gelang. Okey, langkah yang kedua adalah kita buat pemotongan paip poli. So, apa yang pelajar kena buat? Pelajar kena ukur dan potong paip poli mengikut ukuran yang dikendaki. Pastikan ukuran tersebut tepat supaya bila kita nak buat penyambungan tu mudah dijalankan. Okey, seterusnya. Langkah yang ketiga adalah membuat lubang untuk nipper pada paip tertia. Alat yang kita gunakan alat menebuk lah, penebuk. Dan juga pastikan lubang selari daripada jarak 30 hingga 45 cm. Kalau tak selari, penebukan tu berlaku dengan agak sengit. Jadi yang kita akan gunakan, kita nak masukkan nipper tu nanti. Okey, seterusnya langkah yang keempat, penyediaan set penitis. Cucukkan kepala nipper pada paip poli menggunakan bahagian belakang alat penebuk. Okey. So, ini kita masukkan. Langkah yang kelima, penyambungan paip tertia pada set penitis. Kita ikut lakaran macam nak sambung tu. Seterusnya, langkah yang keenam, penyambungan paip tertia pada paip sekunder. Ikut juga lakaran yang awak hasilkan. So, bila kita nak buat penyambungan tu, lakaran yang pertama sekali tadi tu kena ikut. Kalau tak ikut, penghasilan tu tidak menepati lakaran. So, boleh berlaku kecacatan lah pada penghasilan. Okey, seterusnya. Yang ketujuh, pemasangan injak penahan pada paip utama untuk mengawal pengaliran baja ke paip tertia, paip poli sehinggalah ke penitis. So, ini adalah pemasangan dia. Seterusnya, yang ke-8, melengkapkan pemasangan paip tertia. Kemaskan pemasangan paip. Kalau tak kemas, nanti boleh berlaku kebocoran. So, yang ni kalau awak ingat, dia sama dengan lakaran dekat langkah yang pertama yang kita buat tadi. Okey, seterusnya. Langkah yang ke-9, penyambungan saluran air keluar ke pam air dengan tiub lutsina dan juga paip poli. So, ini adalah penyambungan dia macam mana kita nak sambung dengan pam air. Okey, pam air kalau nak test memang kena test dalam air lah. Tak boleh test kat atas darat, nanti rosak. So, langkah yang ke-10, memasukkan pam air ke dalam tangki nutrien. So, dah masukkan pam air ke dalam tangki nutrien. So, kenapa masuk dalam tangki nutrien? Supaya air baja tadi boleh dapat mengepam untuk menyalurkan ke awak punya sistem fertigasi. Okey, seterusnya. Okey, langkah yang ke-11, pemasangan pam air pada alat pengatur masa iaitu timer. Okey, ni timer. So, timer ni kena jaga-jaga, tak boleh sebab dia kita menggunakan sumber elektrik kan. Jadi, pastikan dia tidak begitu lembab lah dekat kawasan tu. Awak kena cover. Okey, yang ke-12, melengkapkan penyambungan sistem pengairan pada tangki. Kemudian awak hidupkan pam. Okey, so yang ni awak boleh rujuk buku teks awak daripada muka surat 114 sehingga muka surat 119. Okey.
Kita tengok dengan slide seterusnya, 5.1.3, lakaran reka bentuk baharu sistem fertigasi. So, kenapa saya kata baharu? Apa yang awak hasilkan adalah mengikut kapasiti rumah awak dan juga mengikut keperluan dan juga mengikut bahan yang ada dekat kawasan rumah awak. Jangan ikut macam tengok internet lah, wow nak ikut internet. Tak, sebenarnya ikut kapasiti rumah dan ikut kesesuaian bahan yang kita ada. Jadi, kena tahu teknik penyusunan sistem fertigasi. Lakaran boleh dihasilkan dalam bentuk 2D ataupun 3D. Lakaran juga perlu menggambarkan bentuk dan juga saiz sebenar reka bentuk yang akan dibina. Reka bentuk baru dihasilkan berdasarkan pada situasi pelajar sama ada di rumah ataupun di sekolah, menjurus kepada penghasilan reka bentuk yang kreatif. Okey, so tengoklah teknik penyusunan sistem fertigasi tu ada dua. Yang pertama jejari, yang kedua adalah gegelang. So kita akan tengok. Kita tengok yang pertama jejari. Teknik ni ringkas dan mudah dipasang. Ada kemungkinan larutan baja tak sampai ke penghujung bekas tanaman sekiranya tekanan penghantaran nutrien adalah rendah. So ini jejari. Kalau nampak dia macam bentuk jari lah. Jari. So ini adalah lakaran 3D dia. Yang pertama ni adalah lakaran 2D. Yang kedua ni adalah lakaran 3D. Okey, seterusnya. Teknik penyusunan sistem fertigasi gegelang. Mengagihkan air baja secara seimbang pada semua bekas tanaman. Ini macam yang gambaran yang awal tadi tu, dia menggunakan sistem fertigasi gegelang. Sekiranya mana-mana bekas tanaman ditanggalkan, aliran air tetap akan mengalir dan tidak menjejaskan keseluruhan sistem. Okey, kita tengok bentuk gegelang macam gelang. So tengok gegelang, ini adalah penyusunan je lah. Penyusunan. So ini adalah 3D, ini adalah gambaran 2D. Okey. Seterusnya. Okey, ni saya letak side by side. Teknik penyusunan sistem fertigasi. Okey, gambar yang pertama ni apa agak-agak? Ini adalah jejari 2D. So, yang gambar yang kedua ni adalah jejari 3D. Gambar yang ketiga adalah gegelang 2D. Manakala gambar yang keempat adalah gegelang untuk 3D. So, nampaklah. Ni 2D macam ni je, tapi bila kita buat 3D, kita guna konsep lakaran yang awak dah belajar sebelum ni. So boleh buat lah. Yang ni boleh guna konsep oblique, boleh guna konsep isometrik. Okay. Okay, seterusnya dengan 5.1.4. Setelah awak menyiapkan lakaran, kita akan buat satu analisis elemen reka bentuk dalam sistem fertigasi. Kenapa kena buat analisis elemen? Supaya elemen yang perlu ada dapat diterapkan ke atas kita punya reka bentuk dalam sistem fertigasi. Jadi menghasilkan reka bentuk sistem fertigasi yang menarik dan kreatif itu adalah bergantung kepada elemen yang wujud dekat dalam lakaran yang awak hasilkan. Okay. Elemen reka bentuk dalam sistem fertigasi. So, macam yang telah dipelajari di bab 1, elemen yang pertama adalah garisan. Dalam sistem fertigasi, garisan menunjukkan lakaran laluan paip, saliran, injap kawalan dan juga komponen yang digunakan. Kemudian yang kedua adalah rupa, menunjukkan gambar lakaran dalam bentuk 2D. Yang ketiga adalah bentuk keseluruhan sistem pada pandangan mata sebenar. 3D lebih mudah difahami berbanding dengan lakaran 2D. Kemudian tekstur. Lakaran reka bentuk sistem fertigasi yang dapat menunjukkan kesan, rasa dan juga ekspresi terhadap satu objek yang dilakar. Kemudian yang keempat, menunjukkan perbezaan jarak ataupun perbandingan komponen yang digunakan. Contohnya jarak antara bekas dan juga tanaman. Kita boleh nampaklah saiz, sebab tu perlu dinyatakan saiz. Warna menunjukkan kesan tone pada objek dilakar. Mungkin awak boleh menggunakan rendering, konsep rendering untuk menunjukkan kesan tone. Kemudian yang keempat, yang seterusnya, maafkan saya. Yang seterusnya ruang ditunjukkan untuk memisahkan antara satu komponen dengan komponen yang lain. Nilai ni kita nak menunjukkan darjah kecerahan dan juga kegelapan relatif. Garisan, warna, tekstur dan bentuk memerlukan nilai ni lah supaya dapat dilihat untuk menjelaskan objek. Contoh kan macam jersey bola, boleh tengok jersey JDT, baju biru, seluar merah. So kita nak nampak perbezaan lah. Dia konsep dekat situ nampak lebih menarik. Itu baju bola. Ataupun baju sekolah awak pun nak boleh tengok baju cerah, seluar gelap. Tu contoh dia lah, contoh. Okey. So, kesemua nilai ni para pelajar boleh rujuk juga dalam buku teks di muka surat 122.
Okey, seterusnya. Okey, so ini adalah borang analisis elemen reka bentuk sistem fertigasi. So bila kita buat analisis elemen tu, kita akan noted lah ada tak ada. So kalau ada kita tick ya. Contoh kalau awak buat lakaran kan, kalau ada awak tick ya, kalau tak ada kita tanda tak. So kat sini ada garisan, normally memang ada garisan. So huraikan dia. Garisan tu garisan pada uh, pada paip, lakaran paip. So rupa-rupa ada, nyatakan bentuk, kemudian tekstur. Okey, saiz tak ada. Saiz tak ada. So kena tambahlah saiz kat sini. Warna dan sebagainya. So ini adalah penggunaan ruang ni macam mana awak nak gunakan. Okey, seterusnya. 5.1.5 menilai lakaran reka bentuk sistem fertigasi yang pelajar hasilkan. So macam ni kita nak nilai. Okey. Okey, masa kita nak buat penilaian lakaran ni, aspek yang perlu dititik beratkan adalah kecenderungan inovasi, kreativiti dan juga keaslian reka bentuk. So ini apa benda? Kreativiti dalam penghasilan reka bentuk ataupun kaedah baru atau fungsinya diperbaiki untuk memberi manfaat dalam penggunaan. So bila kita hasilkan satu produk, kita kena check kreativiti tu melampau atau tidak, sesuai atau tidak, adakah fungsinya diperbaharui ataupun diperbaiki. Okey, seterusnya kandungan unsur simbolik, emosi, estetika dan penampilan. Ini merujuk kepada daya penarik produk yang boleh mempengaruhi pengguna atau membawa mesej tertentu. Selain daripada tu, dia juga memberi nilai tambah kepada produk dan juga pengguna. So, bila awak gantikan komponen dengan bahan mesra alam. Instead of pakai bahan yang boleh menyebabkan pencemaran, so kita pakai bahan mesra alam pada reka bentuk. So, kecenderungan fungsi dan praktikal. Bila kita buat sesuatu lakaran ataupun produk, idea reka bentuk ni biasanya perlulah boleh dihasilkan. Boleh kebolehan pembuatan dia tu, adakah rupa bentuk dia macam mana, penggunaan bahan dia dan juga teknologi kebolehpasaran dia. Adakah benda tu boleh dipasarkan. Okey. Seterusnya ergonomi. Apa yang dimaksudkan ergonomi? Kita perlu mengimbangi interaksi penggunaan di antara pengguna dan juga persekitaran dengan produk secara fizikal atau psikologi. Senang cakap, kita tengoklah easy handling ataupun tidak. So kita kena check kat situ. Okey, slide seterusnya. Okey, ini adalah contoh macam mana borang penilaian reka bentuk sistem fertigasi tu dihasilkan. Boleh rujuk buku teks awak, muka surat 125. So saya noted kat sini. Buku teks, muka surat 125. Okey, seterusnya. Kita nak membina mockup atau model struktur reka bentuk baharu sistem fertigasi. So, dia daripada asal kesinambungannya kita nak bina lah. So, awak dah sediakan bahan, awak dah buat pemotongan, so kita nak bina pula. Okey. So, bila kita nak buat pembinaan model sistem fertigasi, ada dua jenis pembinaan. Yang pertama adalah mockup. So, apa itu mockup? Reka bentuk sistem fertigasi ini dihasilkan berdasarkan idea terakhir dalam bentuk skala. Kalau kita buat model ni reka bentuk sistem fertigasi boleh dihasilkan sama ada berfungsi sepenuhnya atau separa berfungsi. Okey, so kalau awak tengok kat sini, yang ni kita panggil sebagai, dia berfungsi sepenuhnya atau tidak. So yang ni awak boleh panggil dia sebagai model lah. Sebab dia berfungsi, separa berfungsi lah. Dia separa berfungsi. Okey, let's say kalau kat sini, yang ni kita check. So kat sini dia gambar kat sini sebagai tangki. Adakah ini model separa berfungsi atau berfungsi sepenuhnya? So ni lebih kepada mockup sebab tangki kat sini adalah tangki yang kalau dimasukkan air dia boleh rosak. Okey, seterusnya. Seterusnya lepas je kita buat kita hasilkan mockup atau model, kita akan buat pengujian. So pengujian yang awak akan buat, pertama adalah ujian titis model separa berfungsi. So kenapa nak buat benda ni? Untuk melihat keupayaan air mengalir dan juga menitis ke dalam bekas tanaman. Biasanya kalau kita buat ujian titisan model ni, kita akan guna parameter masa dan juga kuantiti air. So let's say awak masukkan air
300 ml dalam masa, awak letak air 300 ml dalam masa 10 minit. Apa jadi dengan bekas tu? Dia bocor atau tidak? Kemudian ujian sambungan mockup, kita akan cek sama ada cantuman tu kekuatan dia baik atau tidak. So parameter dia nilai beban dan juga daya tolakan. So saya bagi contoh model separuh fungsi yang menggunakan bahan kita semula. Kemudian kita dah pasang dengan baik lah. Kat sini kita guna straw, sini kita guna cup pakai buang, ni kita guna botol. Dan kita akan menjalani ujian penilaian. Adakah ia akan tahan atau tidak? Okey, so boleh tengok kat sini. Ada kesesuaian tak? Kita akan buatlah ujian yang sesuai. Kita akan masukkan air berapa banyak. Adakah air mengalir dekat bahagian dia punya pipe ni, dia punya mock-up pipe ni. Okey, seterusnya. Setelah menghasilkan mock-up dan juga model, pelajar kena tahu pengurusan sesebuah tanaman. So, nak buat pengurusan tanaman, yang pertama adalah pengurusan perasmaian dan juga penanaman. Yang kedua adalah pengurusan penjagaan. Yang ketiga, pengurusan tanaman. Dan yang keempat adalah pengurusan semaian. So, keempat-empat perkara ni perlu dititik beratkan bagi memastikan sistem fertigasi yang dihasilkan itu berada dalam keadaan yang optimum dan juga baik. Okey, slide seterusnya. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Saya mengharapkan para pelajar dapat menyiapkan modul yang telah cikgu-cikgu bagi sebelum ini dan juga menghasilkan lakaran bentuk fertigasi lah, sistem fertigasi yang baik. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.